Iran telah membuka satu lagi medan baharu menentang Amerika Syarikat dengan menggunakan drone di Cuba, menurut laporan risikan. Donald Trump mengesahkan bahawa pemerintahannya sedang menyiasat laporan mengenai peralatan Iran yang disimpan di pulau itu dan menjawab bahawa Washington akan bertindak dengan cepat sekiranya maklumat itu disahkan. Laporan yang berdasarkan risikan sulit menunjukkan bahawa Cuba telah memperoleh lebih daripada 300 drone tentera. Membincangkan kemungkinan serangan terhadap pangkalan tentera laut Guantanamo, kapal-kapal Amerika dan Key West di Florida selain menerima penasihat tentera Iran. Presiden Amerika Syarikat telah memutuskan untuk menganggap dakwaan itu sebagai ancaman sebenar dan menegaskan bahawa beliau tidak akan menerima sebarang struktur serangan yang berkaitan dengan Iran dipasang di Caribbean. Situasi ini menjadi lebih serius kerana dakwaan itu muncul di tengah-tengah perang terbuka. Pasukan Amerika sekali lagi menyerang kemudahan peluru berpandu, drone dan pertahanan pantai milik Iran. Sementara Teheran memperluaskan serangan di Teluk dan cuba menekan Washington di luar wilayahnya. Kuba kemudian muncul sebagai kemungkinan lanjutan kepada pertikaian ini, berhampiran dengan wilayah Amerika dan di bawah perlindungan politik China. Kemungkinan itu sahaja sudah mencetuskan amaran serius di dalam Rumah Putih. Apa yang Iran mungkin simpan di Kuba? Mengapa rejim Kuba sanggup menerima risiko ini? Bagaimana Trump bercadang untuk menghalang ancaman ini? Trump bercakap tentang kes ini pada 13 Julai di Bilik Oval. Selepas seorang wartawan bertanya secara langsung tentang laporan tersebut, Presiden menjawab bahawa maklumat itu mungkin benar. Beliau menyatakan bahawa kerajaan sedang menyiasat kes itu dan memberi amaran bahawa Amerika Syarikat tidak akan membenarkan perkara itu berlaku. Terdapat laporan mengenai drone Iran di Kuba. Terdapat kebimbangan mengenai perkara ini. Bagaimana hubungan dengan ZIWA dalam konteks ini? Campur tangan ketenteraan masih lagi berlaku sehingga kini. Baik, jika mereka memilikinya dan memang mungkin mereka ada, kita akan selesaikan. Marco ada di bilik sebelah. Jika mereka betul-betul ada, kita akan selesaikan dengan cepat. Kita tidak akan menghadapi masalah. Kita tidak akan benarkan perkara ini. Mereka mungkin sedang menyembunyikan sesuatu. Kita sedang menyiasat sekarang. Mungkin ya, dan mungkin juga tidak. Tetapi kita akan mengetahuinya dengan cepat. Washington tidak melihat perkara ini sebagai habar angin biasa. Rumah Putih masih belum mendedahkan gambar, dokumen, lokasi penyimpanan atau hasil siasatan. Fakta yang telah disahkan setakat ini ialah kewujudan siasatan dan kesediaan Trump yang dinyatakan untuk bertindak sekiranya maklumat itu disahkan. Laporan itu menyebut lebih daripada 300 drone tentera yang diperoleh oleh Cuba dan perbincangan mengenai kemungkinan tindakan terhadap Guantanamo, kapal-kapal Amerika dan Key West. Ia juga menunjukkan adanya penasihat tentera Iran di Havana. Reuters melaporkan bahawa mereka tidak dapat mengesahkan dakwaan tersebut secara bebas dan kerajaan Amerika tidak mengemukakan secara terbuka bukti yang disebut oleh perisikan. Walaupun begitu, situasi ini tetap membimbangkan kerana Tehran sudah menggunakan drone dan peluru berpandu untuk menekan pasukan Amerika dan sekutunya di Timur Tengah. Jika sebuah struktur seperti itu benar-benar sedang dibina di Kuba, Iran akan cuba membawa keupayaan ancamannya ke kawasan berhampiran Amerika Syarikat. Direto dos Estados Unidos. China masuk melalui saluran diplomatik dan memperkukuhkan pembelaannya terhadap Cuba. Kementerian Luar Negeri China menuduh Amerika Syarikat menyebabkan penderitaan kepada rakyat Cuba dengan lebih 60 tahun sekatan dan sanksi. Beijing meminta agar tekanan dihentikan dan menyatakan sokongan kepada kedaulatan Cuba. China sudah menyatakan pendiriannya dengan jelas pada beberapa kesempatan. Lebih 60 tahun sekatan penuh dan sekatan haram oleh Amerika Syarikat telah membawa penderitaan yang mendalam kepada rakyat Cuba. Baru-baru ini, Amerika Syarikat sekali lagi memperhebatkan langkah-langkah embargo dan sekatan. Ia menjejaskan dengan teruk keadaan asas kehidupan rakyat Cuba dan menimbulkan kebimbangan dalam komuniti antarabangsa. Amerika Syarikat perlu mendengar seruan keadilan daripada komuniti antarabangsa dan segera menghentikan sekatan tersebut. Paksaan dan tekanan terhadap Cuba serta berhenti melanggar hak rakyat Cuba untuk hidup dan membangun. China dengan tegas menyokong Cuba dalam mempertahankan kedaulatan negara dan menentang campur tangan luar. Kami bersedia bekerjasama dengan seluruh dunia untuk mempertahankan keadilan dan kesaksamaan antarabangsa. Kenyataan itu tidak memberi jawapan secara langsung terhadap dakwaan mengenai drone, tetapi menunjukkan bahawa Havana tidak terasing. Sekiranya Washington meningkatkan tekanan, China telah memberi isyarat bahawa mereka berhasrat untuk menyokong Cuba secara politik dan menjadikan sebaran tindakan Amerika sebagai tuduhan campur tangan.
Pergerakan ini penting kerana pertikaian ini tidak hanya melibatkan Cuba dan Iran. Palmer Luckey, penasas syarikat pertahanan Anduril, menyatakan dalam satu temu bual bahawa China telah membekalkan Iran dengan peralatan pembuatan dan pengetahuan teknikal yang mampu mempercepatkan pengeluaran peluru berpandu. Menurut beliau, 2 tahun lagi kemajuan akan memberi Teheran arsenal yang terlalu besar untuk dihadapi tanpa kos yang sangat tinggi. Luckey merumuskan risiko itu dengan mengatakan bahawa Iran tidak boleh berubah menjadi Korea Utara yang dipertingkatkan. China telah membekalkan Iran dengan peralatan pembuatan dan pengetahuan teknikal dalam bidang pembuatan. Ini menyebabkan peningkatan mendadak dalam pengeluaran peluru berpandu balistik mereka yang telah beroperasi selama beberapa bulan dengan struktur baru ini. Jika dibiarkan mereka terus begini selama 2 tahun, arsenal mereka akan menjadi begitu besar sehingga kita tidak akan pernah mampu untuk bertindak. Mereka akan membina senjata nuklear dan menyerang sekutu-sekutu kita tanpa kita mampu bertindak balas. Itulah senario Korea Utara. Dan Korea Utara mempunyai begitu banyak artileri yang terkumpul di bukit-bukit, sehingga kita memang langsung tidak mampu berbuat apa-apa terhadap mereka, betul? Mereka membina senjata nuklear. Tiada apa yang boleh dilakukan kerana mereka akan memusnahkan Seoul dengan senjata berusia 50 tahun. Jadi, saya rasa hujah yang paling kuat ialah kita tidak boleh membiarkan situasi Iran berubah menjadi Korea Utara yang jauh lebih kuat. Krisis di Kuba muncul pada masa yang sama apabila konfrontasi antara Amerika Syarikat dan Iran kembali meningkat di Selat Hormuz. Lubnan juga bergerak untuk mengurangkan pengaruh Iran. Presiden Joseph Aoun mempunyai pertemuan yang dijadualkan dengan Trump di Rumah Putih pada 21 Julai dalam pertemuan bersemuka pertama antara kedua-dua pemimpin itu. Mesyuarat itu dijangka membincangkan perjanjian yang disokong oleh Amerika Syarikat untuk pengunduran secara berperingkat tentera Israel dari selatan Lubnan, pelucutan senjata kumpulan bersenjata dan perluasan kuasa pihak kerajaan Lubnan. Aoun menyatakan bahawa beliau tidak akan menerima jika wilayahnya dihumban ke jurang demi kepentingan negara lain dan beliau juga telah menuduh Teheran menggunakan Lubnan sebagai alat tawar-menawar. Kenyataan itu secara langsung ditujukan kepada Hizbullah dan projek Iran untuk mengekalkan pasukan bersenjata di luar kawalan negara Lubnan. Wakil-wakil Lubnan dan Israel kembali berbincang di Rom pada 14 Julai dengan pengantaraan Amerika Syarikat. Rundingan itu bertujuan untuk melaksanakan 2 zon perintis di selatan Lubnan. Di kawasan tersebut, rancangan itu merangkumi pengunduran tentera Israel, kemasukan tentera Lubnan dan pelucutan senjata Hizbullah. Kumpulan itu menolak perjanjian tersebut, tetapi kerajaan Aoun mahu mendapatkan semula kawalan ke atas wilayah itu. Mesyuarat di Rumah Putih boleh mempercepatkan proses ini dan mengurangkan satu lagi titik tekanan serantau dari Iran. Benjamin Netanyahu juga sedang membuat persiapan untuk perjalanan itu. Perdana Menteri Israel dijangka menghadiri upacara memperingati Senator Lindsey Graham dan berhasrat untuk bertemu dengan Trump. Ini akan menjadi lawatan rasmi pertama Benjamin Netanyahu ke ibu negara Amerika sejak bermulanya perang dengan Iran. Graham meninggal dunia pada 12 Julai dan merupakan penyokong tegar pakatan antara Amerika Syarikat dan Israel serta pendirian tegas terhadap Teheran. Kehadiran Benjamin Netanyahu meletakkan Iran sekali lagi di tengah-tengah perbincangan di Rumah Putih. Kini dengan amaran dari Kuba ditambah dengan operasi di Teluk dan rundingan mengenai Lubnan. Satu lagi insiden meningkatkan ketegangan di Selat Hormuz pada 14 Julai. Kapal Pukalune mengalami perlanggaran di utara Pulau Qashimi, terbelah 2 dan tenggelam sebahagiannya berhampiran Bandar Abbas. Organisasi Pelabuhan dan Urusan Maritim Iran mengesahkan kejadian kapal karam itu yang menurut sumber maritim berpunca daripada pelanggaran di utara Pulau Qashan ditambah lagi dengan usia kapal yang sudah 32 tahun. Habar angin mengenai periuk api hanyut tersebar dengan cepat disebabkan oleh situasi semasa di rantau itu. Washington berdepan dengan rangkaian tekanan yang bermula dari Iran sampai ke Lubnan, mendapat sokongan diplomatik dari China dan kini tiba di Caribbean melalui satu dakwaan serius yang masih dalam siasatan. Sekiranya risikan mengesahkan sewaktu ini, Kuba akan meletakkan pulau itu di tengah-tengah krisis secara langsung dengan Amerika Syarikat. Tepat pada masa Teheran berdepan serangan terhadap keupayaan ketenteraannya dan kehilangan ruang politik di kalangan sekutu lamanya. Terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga ke akhir. Sokong projek kami dan sumbangkan secara keuangan melalui kod PIX yang tertera di skrin anda.
Kami adalah saluran bebas, fokus untuk memastikan Anda mendapat maklumat yang benar. Sumbangan Anda membantu kami untuk terus bertahan.